sahabat-sahabat semua yang sudah tentu lebih rapat di hati kita ialah pengundi-pengundi dan penduduk-penduduk Sempang Jeram. Ini PDM Kampung Ulu. Tapi ini kampung apa ni? Parit Wahid. Anggota-anggota keselamatan yang duduk dalam gelap tu kan, kawan-kawan kita tu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ini saya cuba rumuskan beberapa perkara. Hari Sabtu ini kita akan buat satu keputusan yang besar, keputusan yang penting dalam operasi endgame bagi masa depan bangsa dan agama kita. Kawan-kawan selalu pesan, malah kawan-kawan polis pun selalu bisik, Cikgu Bat jangan sebut 3R. Saya itu Patih boleh sikit kan Patih kan? Sebab soal dia, kita orang Melayu Islam tak boleh cakap pasal Melayu Islam, kita ni kena jajah ke? Kita ni kena jajah ke? Kita tak boleh sebut orang Cina cakap soal Cina, kepentingan orang Cina, baguslah. Tak apalah ada orang Cina dia bercakap. Begitu juga orang India. Kerana ras kelahiran fitrah manusia ini memanglah bercakap soal keluarga dia, kan, kepentingan keluarga dia, kepentingan ras dia, kepentingan kaum dia. Tapi apa masalah? Sebab masalah dia saudara ialah 3R ini adalah naratif rejim pemerintah, rejim campuran. Sebab dia nak lontar, dia nak guna, kan? Lepas tu sebab nak tutup semua masalah-masalah kegagalan pengurusan ekonomi. Masalah utama kita dalam ni apa? Orang India pun masalah sama, orang Cina pun masalah sama, orang Melayu pun masalah sama. Masalah beras tempatan tak ada kat kedai. Beras tempatan tak ada kat kedai. Kita memberi jaminan kepada rakyat beras tempatan. Mat Sabu kau faham tak faham ni beras tu tak ada. Ni sehari 2 telur pun tak ada balik. Kita dah bagi tahu, seluruh dunia, seluruh ahli akademik dah cakap, ini musim cuaca ni pertembungan antara cuaca panas dengan cuaca sejuk yang akhirnya akan ada bahagian dunia yang taufan, ada bahagian cuaca setahun ini cuaca ekstrim. Kita sebut bulan 2. Saya buat video bulan 2 saya bagi tahu Mat Sabu. Tahu tak apa dia jawab? Pesawah padi tidak akan terjejas kerana cuaca panas. Saudara, kerana itu, okey, malam ini saya nak menyentuh 3 perkara. Perkara pertama ialah soal mesej dan pesanan kepada orang-orang UMNO. Ni depan saya ni, saya percaya Darwah Kemah ini tak ada pilihan raya. Kalau tak ada ceramah pun besok ada pilihan raya, tuan-tuan bagi ketahundi, tuan-tuan akan pakai logo Perikatan Nasional. Tapi masalah dia ialah mereka yang tak dengar ceramah ini. Kerana itu peranan kita yang dengar ceramah pertama, sekarang ini rakaman semua dah ada kat tangan. Rakam, sampaikan, hantar WhatsApp geng surau, hantar WhatsApp geng masjid, kan? Hantar dan sampaikan kepada semua. Sebab sangat penting. Media Malaysia hari ini lebih teruk. Saya sebut, saya antara kelahiran zaman reformasi 98. Tapi keadaan sekarang lebih teruk lagi daripada zaman 98 itu. Anwar Ibrahim, kalau dia panggil Dr. Mahathir Mahazalim, saya tak faham apa nak panggil lagi dah. Keadaan sangat teruk. Kepada orang UMNO kena faham, bagi tahu dekat semua apa dia pilihan raya Pulai dan pilihan raya Sempang Jeram
merupakan operasi untuk membunuh dan tanam UMNO. Maksud dia apa? Maksud dia ialah ada dua pilihan raya. UMNO lahir di Johor. Ada dua kawasan pilihan raya di Johor. Kalau kamu tak nak bagi Pulai, kamu bagilah Jeram. Kalau kamu tak nak bagi Jeram, kamu bagilah Pulai. Tapi dia ambil dua-dua. Pemimpin UMNO malu nak letak muka. Zahid memang tak peduli. Zahid tak peduli. Apa dia tak peduli dah UMNO ini? Kan? Dia UMNO hilang maruah. Kerana itu orang UMNO tak ada obligasi, tak ada tanggungjawab seharusnya untuk mengundi ini. Kalau kamu undi Pakatan Harapan, kamu kena tahu bahawa UMNO akan mati di bumi Johor. Pemimpin UMNO sedar benda ini. Pemimpin UMNO tak boleh nak bercakap. Maka anak arwah Mak Bulat, ketua UMNO bahagian Pulai, bercakap. Dia kata apa? Nak ambil maruah orang UMNO ni. Nak ambil balik maruah orang UMNO. Dia cakap apa? DAP, jangan ingat orang UMNO akan undi PH. Dengan syarat DAP kena gugur Malaysia. Saya kena faham, DAP dan PAP adalah daripada uri yang sama. PAP, Tengku dulu dah nampak dah benda ini. Dah nampak dah, dikurniakan Tuhan, kasyafnya dia nampak. Maka dia keluarkan Singapura. Jadi, maka yang ada penyokong PAP di Semenanjung, hantar Lim Kit Siang, hantar Chen Man Hen, hantar Dr. Devon, buka DAP. DAP, asas penubuhan dia adalah Deklarasi Setapak 1967. Sampai hari ini, dia punya sombong, dia tak menyuruk pun. Dia letak dalam website dia Deklarasi Setapak. Ayat pertama Deklarasi Setapak apa? Menentang Malaysia yang ada sistem kelas masyarakat. Apa maksud kelas tu? Maksud dia ialah ada Melayu Bumiputera dan ada bukan Bumiputera. Kena ingat, Malaysia ni merdeka, kita terima. Malaysia adalah antara negara-negara sikit dalam dunia, kita terima semua orang sekali. Tak apa, kita terima. Bagi warga negara, kita terima. Kan? Dan kita telah sama membina Malaysia sampai ke tahap ini. Tapi DAP tidak pernah menggugurkan tuntutannya Malaysia. Maksud dia apa? Malaysia sama. Orang Melayu, tak Melayu, apa bangsa, tak ada istilah Bumiputera. Nazlan, apa namanya ni? Anak Maramai. Jazlan. Saya ni, nama orang jahat selalu lupa. Jadi kena backup cepat. Jazlan ni nak cari maruah orang UMNO. Jazlan bercakap. Sedangkan dia tahu dah lebih kurang jawapan. Tapi dia sendiri tidak sangka. Begitu sendiri. Apa dia? DAP keluar kenyataan. DAP kata apa? Jazlan, kamu tak payah bincang soal ni. Kita dah selesai ketika kita nak bentuk kerajaan. Kita dah selesai sementara kita nak bentuk kerajaan. Isu Malaysia tak payah bincang. Kena pula Presiden UMNO cakap apa? Ini pandangan peribadi Ketua UMNO bahagian Pulai, dan Malaysia bukan isu. Kita hormat DAP dengan Malaysia-nya. UMNO ada maruah, UMNO ada sejarah. Ini bumi Johor. Tapi akhirnya orang nama Zahid Hamidi menjadikan UMNO alas tapak kaki kepada mereka-mereka yang selama ini menjadi musuh kepada pemimpin UMNO, termasuk bapa Jazlan sendiri. Tak ada maruah, dilempang macam tu je pemimpin UMNO. Jadi oleh kerana itu, saudara, pergi sampaikan kepada pemimpin UMNO.
Cikgu jangan begini sebab kita ni tinggi pengundi bukan Melayu ni, kan? Kita tinggi. Saudara, jangan risau. Mereka sebenarnya mereka salah percaturan. Ni live ribu dengar ini. Anwar Ibrahim diugut. Orang UMNO mungkin tak sokong PH. Maka mereka telah buat pertimbangan, akhirnya Zahid Hamidi lepas sebelum pemilihan. Kamu jangan cakaplah, kamu kata Cikgu Bat jangan komen, ini menghina mahkamah. Saya nak betulkan fakta, ini bukan keputusan mahkamah. Ini bukan keputusan mahkamah. Ini keputusan dalam pejabat peguam negara. Dan lebih menarik apa dia? Minggu lepas peguam negara dah pencen. Betul ke tidak? Hari ni baru lantik peguam negara. Minggu lepas peguam negara dah pencen. Hari ni baru lantik peguam negara. Yang masa gugur ni peguam negara. Siapa peguam negara dia? Kerana itu sistem dalam negara ini telah hancur, dilacurkan oleh puak-puak ni. Teruk betul. Mereka nak tarik, nak pujuk orang UMNO, mereka lepaskan Zahid. Mereka tak tahu orang UMNO lagi benci dengan Zahid. Pertama. Kedua, mereka nak pegang Zahid bebas tanpa lepas. Bebas tanpa lepas maksud dia apa? Maksudnya dia pegang Zahid. Kan dia pegangnya Zahid. Lepas tanpa bebas. Saudara, kawan-kawan Cina cakap apa? Mereka marah. Tak payah. Tengok pada Facebook pemimpin-pemimpin DAP. Orang Cina masuk maki. Orang Cina masuk marah. Orang Cina pertikai. Kenapa benda ini boleh berlaku? Kerana itu, saya kata, mereka boleh susun. Tapi penyusunan dan perancangan Allah itu sebaiknya. Saya sebaik saja pelepasan Zahid ini bukan kata sempang jeram, pulai pun mereka mula menukar warna putih kepada warna kelabu. Mereka tidak pasti lagi. Kepada orang Cina, bagi tahu dekat kawan-kawan Cina, Anwar nak test benda ini, tengok orang Cina ada maruah ke tak ada maruah. Orang Cina, orang bukan Melayu, ada maruah ke tak ada maruah ni. Kes Zahid ni, pertama, bukan hakim putus. Kes Muhyiddin Yassin, hakim putus. Macam mana Muhyiddin masuk ke dalam mahkamah, Muhyiddin Yassin cakap, Muhyiddin Yassin buat permohonan, bagi tahu, dalam pertuduhan itu tidak menyatakan seksyen apa yang dilanggar. Makna pertuduhan di mahkamah tak lengkap, tak ada seksyen. Sebab memang tak ada kesalahan. Lantas gugur pertuduhan. Itu Muhyiddin. Yang putus Muhyiddin gugur pertuduhan siapa? Hakim. Hakim kes Zahid ni, Hakim kes Zahid. Hakim marah. Hakim cakap apa? Kau tahu kau nak tarik kes ni, apa kejadahnya berhari-hari pegawai kerajaan, mahkamah bersidang bazir duit. Hakim sebut bazir duit rakyat. Hakim marah. Hakim tak, tapi dah tukang dakwa, pendakwa raya ni, tukang dakwa yang tarik kes tersebut. Habis kalau hakim kata tak boleh, siapa nak dakwa? Pendakwa raya tarik kes tersebut dalam keadaan apa? Prima facie. Prima facie itu maksud dia apa? Mula-mula kes mahkamah ni peringkat awal dakwa. Masuk, tengok macam ada bukti, memang ada asas, lepas tu baru bela diri. Dah panggil, Zahid dah dipanggil bela diri. Sah, betul. Anak dia ambil 17.5 juta duit daripada yayasan orang miskin, suruh pergi beli hotel kat Bali. Sahih bini dia pergi guna kredit kad, pergi shopping kat Hong Kong, kat Filipina, kat Paris, kat London, yang kredit kad tu dibayar oleh duit Yayasan Akal Budi
iaitu untuk orang miskin. Sahih apa dia? Apa antara pertuduhan dia itu duit rotek kereta motor dia ni ada. Zahid ni saudara macam showroom kereta rumah dia 22 biji kenderaan mewah. Kita kau dapat 2 biji pun jadilah kan. Dia 22 biji kenderaan mewah dibayar dengan duit yayasan. Sahih, mahkamah cakap sahih ada. Sekarang ni Zahid, sini kau jawab. Saudara, ketika sahih ada, akhirnya Peguam negara tarik balik, cakap apa? Nak siasat. Tak cukup siasat. Saudara, rakyat Malaysia sedang ditipu, rakyat Malaysia sedang diperbodohkan, rakyat Malaysia sedang diperangangkan. Hari ini bagi tahu dekat kedai runcit yang saudara membeli belah, dekat kawan-kawan Cina, pergi pasar, jumpa toket-toket Cina, bagi tahu. You jangan takut, you suka sama Anwar Ibrahim, kita menang sini Anwar Ibrahim tetap jadi Perdana Menteri. Tapi kalau Anwar Ibrahim itu bangang, dia jatuh, kita pun tak apalah, kita pun ada kita punya Perdana Menteri. Tapi Anwar tetap Perdana Menteri. Ini Menteri Besar Johor, tetap Menteri Besar Johor. Kita mau apa? Sempang jeram saja. Jadi, sempang jeram ni untuk apa? Untuk tunjuk Anwar jangan sombong, Zahid jangan pebodoh rakyat Malaysia. Boleh ke tidak? Saudari, kepada orang UMNO ni pun saudara pesan lagi. UMNO ni sebenarnya Zahid ni tak popular, yang popular ni Najib. Yang popular ni Najib. Tapi Najib ni dah kena bodoh, dah kena tipu dengan Zahid dan Anwar. Panjanglah tu kalau saya nak ulas, sebab saya antara orang yang berjumpa Najib ketika Anwar dipenjarakan. Saya orang yang merundingkan tilam Anwar. Saya orang yang merundingkan tandas duduk Anwar. Yang akhirnya sayalah yang merundingkan Anwar duduk hospital tak balik-balik. Saya orang dia. Panjanglah kisah itu, kisah panjang. Tapi yang saya nak bagi tahu apa dia? Anwar takkan keluarkan Najib. Sebab apa? Pencapaian Najib jauh lebih baik daripada Anwar dan populariti Najib jauh daripada Anwar. Zahid takkan keluarkan Najib sebab apa? Populariti Najib dalam UMNO itu jauh lebih popular daripada Zahid. Jadi kedua-dua ini, ketiga-tiga faktor orang UMNO, penyokong Najib, bukan Melayu, saudara. Kita boleh menang sempang jeram dengan syarat 80% Melayu keluar beramai-ramai dan menyatakan sikap dengan jelas untuk menyokong Perikatan Nasional. Kita akan mencipta sejarah di sempang jeram. Dan saat itu sangat-sangat hampir sebenarnya kita. Maka jangan tertinggal satu undi pun dalam gerak kerja ini. Kedua, yang penting malam ini saya nak bagi tahu. Pagi tadi saya berjumpa dengan sahabat-sahabat Boston Plantation. Boston Plantation ini apa? Ladang, antara ladang yang besar milik Bumiputera Islam, Boston Plantation. Boston ni saudara, Boston Plantation dipegang oleh Boston Holding. Boston Holding ini dimiliki oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Dan Boston Plantation lah yang LTAT dapat keuntungan setiap tahun yang besar, adalah berpunca besar dia daripada Boston Plantation. Dan Boston Plantation, saudara tahu tak, kalau tak jatuh kerajaan 18 bulan itu, dia antara operasi dia menjual aset kerajaan, menjual aset kerajaan, menjual aset kerajaan. Antara yang mereka tak sempat jual adalah Boston Plantation. Dan saudara tahu atau tidak, hari Sabtu ini secara senyap-senyap LTAT telah memanggil rupanya mesyuarat agung luar biasa EGM. Untuk apa? Membenarkan Boston, di bawah Boston Holding ada Boston Plantation, majority share dijual kepada syarikat milik bukan Melayu Islam,
KLK Kuala Lumpur Kepung Berhad. Saudara, saya bagi tahu ni Patih sebab orang Perak ni dia hari tu Menteri Besar perkenalkan tanah reserve Melayu milik bukan Melayu. Kepala otak dia. Saudara tahu atau tidak, Boston Plantation memegang hampir 5,000 hektar tanah reserve Melayu, ladang. 5,000 hektar tanah reserve Melayu dan sebahagian besarnya berada di Kedah. Kalau dia jual Boston Plantation kepada KLK yang 99% staf tertingginya adalah bukan Melayu, bukan Islam, maksud dia apa? Maksud dia ialah jahanam tanah reserve Melayu. Kamu nak cerita Melayu apa ni? Kamu buat LTT macam tu. Saudara, harga ladang, keseluruhan ladang 5 bilion lebih. Mereka jual dengan harga 3 bilion saja. 3 bilion saja mereka value Boston Plantation. Ada lebih hampir 3 bilion, saudara. Yang saya yakin, saya tengah gali sekarang, saudara. Saya sangat yakin ada orang tengah ambil under table beza harga syarikat ini. Ini apa lagi cerita yang kita nak sajikan ini? Selangor, saya sebut orang Melayu kena keluar 80%. Sebab apa? Sebab token judi sudah memiliki tanah bernilai 10 bilion. 2 hari sebelum projek bersih Sungai Kelang ni, 2 hari sebelum pilihan raya, saya menemukan surat pegawai dalam pejabat menteri besar bagi. Pegawai tu menangis. Cikgu Bat, saya tak ada apa saya nak bantu. Saya bagi Cikgu Bat. Mereka bukan saja memiliki tanah di sepanjang Sungai Kelang, mereka juga Amir Menteri Besar telah bagi kepada syarikat yang Amir sebagai board director, yang Vincent Tan punya, tanah 100 ekar di Dengkil, Selangor. Kita dedahkan. Daripada segi agama, apa lagi? Oh, nak buat hadis 40, nak buat. Ini operasi sakau. Akak tahu tak, saya orang terlibat dalam Kementerian Pendidikan. Ramai orang terlibat, paling tidak jadi cikgu, paling tidak jadi mak bapak kepada anak sekolah. Di Kementerian Pendidikan ni masalah dia apa? Nak buat satu-satu tajuk, nak masuk satu tajuk aja, satu tajuk. Kena libat urus, kena kursus, kena bengkel, kena latihan sampai cikgu bawah. Proses 1.5 tahun. Hadis 40 ni memang sekolah menengah agama belajar tajuk tu. Ada buku dia. Akhirnya ada toke print buku, sudah bisik sama Anwar Ibrahim. Bulan Mei Anwar mengucap benda ini. Bila bulan Mei saya dah cakap. Bulan Mei saya dah cakap masa tu. Anwar ni ada orang yang nak sakau projek. Dia bercakap hadis 40, kita akan cetak, kita akan ni, kita akan mendidik anak bangsa kita, ada pendidikan, ada akhlak, macam-macam lah dia. Bulan Mei, bulan Ogos, Menteri Pendidikan dah buat serahan buku kepada siapa? Kepada semua sekolah. Proses ni berlaku tak ni? Libat urus, semua kursus, cikgu-cikgu nak mengajar apa, nak masuk dalam tajuk mana? Tajuk bahasa Melayu kan di 40 ni? Nak masukkan dalam agama ke? Nak mengajar 40 hari ke? Kan? Saudara, ini sakau. Itu sebab DAP senyap. DAP senyap. Sebab DAP tahu, ni Anwar Ibrahim nak sakau, tak apalah kita sakau lagi besar, dia kata. Itu sebab DAP senyap. Kita terperangkap dalam benda tu, bergaduh sama kita. Kan? Dalam pada masa tu, rupanya bukan Kementerian Pendidikan buat pengumuman, rupanya Hindu Sanggam buat pengumuman. Bukan Persatuan tu salah, dia tak faham, dia buatlah, dia ni lah apa dia buat pengumuman. Ada 5 hadis kan, 5 hadis telah digugurkan kerana hadis itu tidak pro perpaduan. Kau bercakap ni kau sedar tak sedar? Manusia
kejadian terbaik atas muka bumi, sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh perpaduan, tokoh hijrah, segala tokoh, itulah tokoh. Dan Kementerian Pendidikan boleh diam dan boleh padam. Kenapa? Oh, hadis tak perlu perpaduan. Dan ada orang Melayu, ada orang Islam, boleh lagi ada semangat, ada maruah ke kamu? Ha? Oh, nak PH nak ni. Come on lah. Ha? Daripada segi calon pilihan raya ni, saya kata calon Sepang Jeram ini, saya pun tak faham. Tahu tak gaji dia jadi doktor tu 10,000, dan ada bulan yang kalau dia potong lebih sikit kan, ada banyak dado di bola apa semua, 100,000. Saya percaya orang rumah dia pun payah nak faham kan, tapi memang itu jalan yang sama kita pilih untuk memperjuangkan. Beza dengan calon Pakatan Harapan. Saya ni minta maaf lah, saya kasar, tapi saya sebut benda yang fakta. Soal dia, antara perjuangan dia pilihan raya ni apa? Oh banjir kilat. Kan golak banjir kilat. Tahu tak dia ni siapa? Dia ni jurutera engineer Majlis Bandaran yang meluluskan kat Sungai Abung apa semua ni kan, taman berlapis-lapis bersambung-sambung. Masalah dia apa dia? Saya pergi tengok longkang tak level. Ada taman longkang tinggi, ada taman longkang rendah. Kau nak air tu naik macam mana, naik sendiri ke air tu? Dan siapa meluluskan dia? Siapa meluluskan dia lah? Dia adalah sebahagian daripada masalah banjir. Sebagai wakil rakyat, engkau di Johor ini, UMNO belum terima kamu. Kamu baru mesra kerajaan. Kamu takkan jadi exco. Kamu sebagai petugas eksekutif dalam majlis, kamu tak selesai dan kamu cipta masalah. Dan kamu sebagai wakil rakyat, kamu ingat kamu boleh selesai masalah. Dia tahu, tapi dia tipu rakyat. Kan itu, saudara-saudara. Tanggungjawab kita apa dia? Itu jauh lebih penting. Menyedarkan seramai mungkin. Hari ini, kalau belah-belah sini, kalau satu orang ambil tanggungjawab balik. Saya dulu belajar marketing. Localized marketing ni macam mana? Localized marketing ni maksud dia ialah ambil kertas, kita tulis dulu siapa pengundi sini yang kita kenal. Seorang ambil, kadang-kadang kita jangan underestimate, dia boleh jadi beratus. AJK Masjid, Ketua apa, sama apa Minam, sama apa nama ni kok yang berzumba tu, sama berzumba kan. Kita senaraikan. Dan saya minta tolong. Ini pilihan raya paling teruk saya pernah tengok. Apa dia? Parti tak ada duit. Saya cakap betul. Sebab daripada pilihan raya negeri gitu sampai pilihan raya ini, akaun parti dibekukan, malah disita. Akaun parti kena beku. Dia ni ajak macam mana kak? Dia ajak kita bertumbuk. Melah gaduh. Diikat tangan, diikat kaki, dia serungkup muka. Lepas tu dia ajak kita bertumbuk. Kita tak mampu untuk menggerakkan jentera, pergi ke semua tempat, pergi berkempen, dan program-program sangat terhad. Tapi kita percaya. Kalau saudara semua tidak berkira dan benar-benar fokus dengan kemenangan. Meletakkan kemenangan itu melebihi kepentingan lain untuk berbaki beberapa jam lagi, puluh jam sampai ke hari Sabtu. Saya percaya dan yakin kita boleh mengubah. Sebab keadaan sekarang daripada mereka sangat yakin. Saya tahulah sebab yang tukang kira-kira di sebelah sana pun kawan kita juga. Mereka berada pada tahap yang sangat yakin sampai hari ini
2-3 kali, bukan kita telefon dia, dia telefon kita. Macam mana kat ni, macam mana? Mereka sedang dibolak-balik hati mereka, saudara. InsyaAllah mereka sedang dalam gundah gulana. Tapi kita perlu lebih strategik dan lebih bekerja. Yang terakhir. Yang terakhir. Apa dia? Negara kita dalam keadaan sangat bahaya. Pilihan raya negeri yang lepas, Anwar sangat sedar bahawa dia kalah di hampir semua kawasan kuat Melayu. Dia menang di semua kawasan bukan Melayu. Yang nak melihat perspektif politik daripada agama dan pengasingan bangsa ini mereka. Kerana itu perhatian harus kita berikan kepada SPR. Jika mereka menang sempang renggam dan sempang jeram dan mereka menang di Pulai, lebih lagi mereka ada 2/3, cukup 2/3. Untuk apa? Untuk buat persepadanan pilihan raya. SPR ada 7 orang semenjak daripada Merdeka sampai sekarang. SPR diurus oleh 7 ahli majlis Pesuruhjaya, board director mereka. 7 orang selama ini adalah pegawai kanan kerajaan, sama ada pencen ataupun masih berkhidmat. Tetapi kali ini mereka buat berbeza. 3 orang pegawai kerajaan, 3 orang bukan pegawai kerajaan, seorang mereka akan lantik berdasarkan keputusan pilihan raya ini. Maksud saya apa? 3 orang pegawai kerajaan, 3 orang lagi. Pertama, Azmi Sharom. Siapa Profesor Azmi Sharom ini? Academician. Bagus orang dia, bijak. Academician. Tapi siapa Profesor Azmi Sharom? Dialah yang buat affidavit untuk tuntutan kalimah Allah boleh digunakan untuk semua agama di Malaysia. Azmi Sharom, timbalan pengurusi SPR hari ini. Watak yang kedua, Zoe Randawa. Wakil daripada NGO. Tak pernah ada wakil NGO, tapi kali ini ada wakil NGO. Zoe Randawa. Dan saya boleh Google Zoe Randawa, boleh tengok kegiatan dan bagaimana kegiatan dan fahaman keterbukaan liberal dia. Ketiga, baru lantik baru hari tu. Surat khabar Melayu tak umum. Senyap-senyap. Siapa dia? Datuk Lee Bipang. Siapa Datuk Lee Bipang? Genting Highland. Board Director Genting Highland. Genting Highland tak jual nasi lemak gak? Ni Bandung jauh sekali. Genting Highland syarikat? Jadi siapa yang sebenar rapat dengan syarikat judi ni? Tanah 10 bilion dekat ni token judi. Kan? 7-Eleven tu milik Vincent Tan. Sekarang ini dilantik Farhash, iaitu susah politik Anwar. Baiklah, sekarang ni 3-3 dalam SPR. Keputusan kalau dia dianggap endorsement, dia kuat, mereka akan lantik yang keempat. Puak dia lengkap 7. Akhirnya apa dia buat? Yang terakhir, persepadanan pilihan raya ni boleh dibuat zaman Tun Dr. Mahathir. Lepas tu tak buat dah. Zaman Tun patut dah lama buat. Dia akan pecah ke? Contoh pecah maksud saya apa? Bukit Bintang. Dia menang berapa ratus ribu Bukit Bintang, Ustaz? Dia menang banyak. Potong 2 menang lagi. Potong 2 menang lagi. Potong 2 Bukit Bintang Utara, Bukit Bintang Selatan, menang lagi. Kawasan Seputih juga kat wilayah, potong 2 menang lagi. Saudara, mereka akan tambah kawasan chauvinis ini berbelas. Dalam keadaan itu, mereka persepadanan semula bukan saja menambah, mereka juga boleh mengurang dan menstruktur semula. Dia akan racik macam potong wajik kat dalam dulang tu, suka dia. Antara dia akan buat kerana pengundi ni ramai, pengundi baru, pengundi muda ramai, maka kita perkenalkan. Contohnya dia akan kata, kita akan perkenalkan polisi 1 parlimen 100,000. Sabak Bernam, Larut, Sungai Besar,
Tanjung Karang, semua bawah 100,000. Kawasan ini akan digabungkan dan kita akan berhilang berpuluh kawasan parlimen. Serentak dengan itu, apa mungkin berlaku? Mungkin berlaku. Mereka boleh menang mudah dan menguasai 2/3 dalam parlimen. Mereka tak perlukan guna parti Melayu ini, mereka takkan guna. Tapi, saudara, almarhum Tunku Abdul Rahman melakukan keputusan yang betul memisahkan Singapura daripada Malaysia. Bila mereka menguasai 2/3, saudara, perlembagaan bukan kitab Quran yang tidak boleh dipinda. Saudara bayang tak, 80 kursi parlimen daripada Singapura akan melangkah masuk ke Dewan Rakyat Malaysia. Ketika itu, 1001 benda boleh berlaku. Undang-undang LGBT boleh dibuat. Dia dah masuk, puak dia dah ramai sini, 2/3 pun. Masuk lagi 80 daripada sana. Dia buat undang-undang LGBT. Kita duduk masjid, kita tengok, apa tak azan ni, dah masuk waktu dah ni. Kan? Dah masuk waktu pun tak azan ni. Oh, kejap. Imam sedang jalan beriringan pegang tangan dengan Bilal, kerana Imam dan Bilal pasangan suami isteri. Saudara, masa itu siapa lawan? Teroris. Siapa lawan? Teroris. Siapa lawan? Perkauman. Siapa lawan? Orang yang ketinggalan zaman. Siapa lawan? Masa itu tak berguna lagi. Kerana itu kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, anggota polis, pegawai-pegawai kerajaan, bantulah kami. Bantulah negeri kita, Malaysia, tanah Jawi ini. Kita di persimpangan. Tapi bermula daripada Sempang Jeram, kita letak noktah perjuangan mereka. Kita nyatakan kebangkitan bangsa Malaysia, di mana orang Melayu memberi jaminan kepada orang bukan Melayu satu kehidupan yang sejahtera, asalkan mereka menghormati negara ini ada asas tunjangnya. Melayu dan Islam itu diakui oleh perlembagaan, dan itu akan perlu kita suburkan. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Balik, ambil kertas, senaraikan seramai mungkin pengundi di sini yang kita kenal, dan mula hubungi mereka satu persatu. Boleh? Sekian saja saudara. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah, membolak-balikkan hati mereka dengan menetapkan nilai perjuangan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.